العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Sahibul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, rahimani rahimallahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam yang ke-9 daripada bulan Rabiul Awal. Kita dapat bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan perbincangan dan muzakarah kita dalam kitab Usulud Dakwah, hasil karangan Syekh Abdul Qadir Zaidan rahimallahu ta'ala, yang mana kita masih lagi membicarakan dalam pertemuan kita yang lepas berkaitan dengan kesempurnaan Islam sebagai ad-din, sebagai agama. Maka oleh kerana Islam itu datang daripada Allah, dan Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka mana mungkin agama yang diturunkan kepada kita ini ada cacat dan celanya. Seperti mana yang saya sebutkan yang lepas, kalau ada yang cacat celanya, dia bukan kerana Islam, itu adalah kerana kejahilan kita sebagai orang yang menganuti agama Islam. Maka sifat kesempurnaan Islam ini kita sambung pada malam ini dalam muka surat yang ke-64, sifat integral agama Islam ataupun sifat kesempurnaan dan agama Islam itu yang lengkap. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Kata pengarang kitab dalam uraian kami mengenai definisi Islam yang telah dikemukakan bahawa Islam itu adalah kumpulan peraturan yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan kehidupan umat manusia. Kita seperti mana kita tahu, untuk kita menyampaikan risalah Islam kepada orang dan untuk kita memahami betapa Islam itu merupakan satu agama yang sempurna, yang menjadi maudhu' kepada dakwah yang kita bawa, kita kena faham, kena memahami bahawa Islam itu adalah satu peraturan yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sebab itu kita semua maklum
bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita surah Al-Maidah, ayat yang ketiga, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada Nabi dan menjadi tanda-tanda kehidupan Nabi di dunia ini semakin singkat. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah sebut kepada kita tentang betapa Islam ini dah sempurna dah. Al-yawma akmaltu lakum, kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Maknanya tidak ada cacat celah Islam ni, kan? Itu satu declaration daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-yawma akmalakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurnakan kepada kita ini nikmat. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah redha bahawa Islam itu sebagai agama bagi kita. Ini sebagai satu bukti kepada kita bahawa Islam itu adalah satu agama yang sempurna, yang mencakupi pelbagai aspek kehidupan. Seperti Allah tersebut, udkhulu fis silmi kaffah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara sempurna. Tidak ada Islam suku, Islam separuh, tak ada. Maka tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sifat yang lengkap ini adalah merupakan sifat keaslian agama Islam, yang sekali-kali tidak dapat kita pisahkan dari Islam itu sendiri. Bahkan apabila ada sesuatu tanggapan sebaliknya, hanya timbul akibat daripada kejahilan manusia itu sendiri. Ni. Sebab tu kalau Islam ni, ada orang kata Islam ni tak sempurna, Islam ni kurang, Islam tu ni, Islam tu itu, kan? Maka yang kurang bukan Islam, yang kurang itu adalah dari sifat kejahilan kita sebagai penganut Islam. Tu contoh begitu. Maka sifat inilah yang menjadi ciri khas prinsip dan peraturan Islam, sehingga berbeza dengan peraturan-peraturan yang diperbuat oleh manusia. Minggu lepas tuan-tuan tengok kan betapa Syekh Abdul Qadir Zaidan ni bawa perbandingan Amerika, kan? Dia menghabiskan berpuluh-puluh bilion duit untuk promosi agar rakyat dia tak minum arak dan tak mabuk. Berbagai-bagai promosi, risalah-risalah lebih pada 900,000 risalah dikeluarkan, kempen sana, kempen sini, untuk menyedarkan masyarakat dia tentang bahaya arak. Akhirnya tahun 1933 itu dilancarkan. Tahun 1933 juga dia menarik balik undang-undang yang diperketatkan kepada rakyat dia. Kerana apa? Kerana rakyat dia menerima arak itu bukan sebagai suatu perkara yang menjadi larangan yang datang daripada Tuhan. Dia beranggapan itu larangan yang datang daripada manusia. Apabila manusia tidak beriman, dalam hati mereka tidak ada iman, yang mengatakan arak itu merupakan sumber yang haram, yang Allah haramkan, yang fajtanibuhu, hendaklah kamu jauhi arak itu, maka segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, dia akan menemui jalan kegagalan. Itu suatu realiti yang kita kena akui bersama. Lepas tu Islam, bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu kita tinggal, kita jauhi, kerana sifat iman kita kepada Allah. Kalau Allah kata jauh, pasti di sana ada musibah dan mudarat kalau kita hampir. Kata kalau Allah larang jangan buat, maka ada di sebalik larangan itu satu perkara yang bersifat dengan sifat yang tidak baik untuk kita. Sifat yang tidak baik untuk kita. Sebab itu Allah larang. Maka bagi kita orang yang beriman ini, bila Allah Ta'ala kata suruh jauh, maka kita akan jauh. Kita tak akan hampir. Bila kata Allah suruh larang jangan buat,
maka kita tidak akan buat. Inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, yang menunjukkan kepada kita tentang betapa Islam itu kan bukan sekadar agama liturgi semata-mata, tetapi agama yang memandu manusia untuk kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam kitab ini, surah Al-Baqarah ayat 85. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah Ta'ala kata pada kita, adakah patut bagi kamu itu percaya kepada sesetengah kitab dan kamu ingkar dengan kitab sebahagian yang lain? Adakah kamu percaya kepada setengah kitab dan kamu ingkar dengan lainnya? Maka Allah Ta'ala sebut, dan fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fid dunya fil hayatid dunya wa yawmal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka kata Allah, maka tiadalah balasan orang yang memperbuat yang demikian melainkan kehinaan di atas dunia. Siapa yang tidak percaya pada Quran, terima Quran separuh-separuh, terima Quran yang bersesuai dengan hawa nafsu dia, kan, terima Al-Quran yang mendatangkan kebaikan untuk diri dia, kan, maka kata Allah Ta'ala, tiadalah balasan orang yang memperbuat yang demikian itu melainkan kehinaan di atas dunia. Dan pada hari akhirat mereka dimasukkan ke dalam siksaan yang pedih, iaitu api neraka, dan Allah tidaklah lalai daripada pekerjaan-pekerjaan kamu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kita jangan ingat tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kita sebagai orang beriman ni, apa yang kita buat dekat dunia ni, benda-benda perkara-perkara yang kita tak percaya pada Quran, tidak yakin pada Al-Quran, kita jangan rasa Allah lalai, Allah lupa terhadap apa yang kita buat. Semuanya itu tercatat dalam catatan malaikat yang ada di kiri kanan kita ini, Raqibun Atid. Semua tercatat dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang saya sebut yang lepas, kita semayang dalam doa duduk antara dua sujud tu kan. Ingat lagi? Lupa dah doa tu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Beza Rabbi firli dengan wa'fu anni itu kan. Rabbi firli kita minta ampun pada Allah. Wa'fu anni itu kita minta Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Maknanya padam semua skrin-skrin besok ke akhirat tu nak dipaparkan tu, padam kan, delete terus. Tidak ada. Itu tanda Allah menerima taubat kita. Ini yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang hidup kat dunia tidak berdosa. Malah kita semua ni pendosa. Sebab itu kita perlukan kepada taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta baik-baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar segala dosa-dosa kita itu dipadam, delete habis dah kan. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisap, kalau boleh macam tu. Maka hadirin yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut kepada kita untuk meyakinkan kepada kita bahawa Islam itu adalah agama yang sempurna. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Al-Muslim, riwayat daripada Muslim, kata Nabi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, la yasma'u bi ahadun min hazihil ummah yahudiyyan wala nasraniyyan summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana man asamin ashabin nar. Ini Nabi sebut kepada kita ini tentang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hazil ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang dari umatnya yang mendengar ajaran aku, baik dia itu Yahudi ataupun dia itu Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku telah ajarkan pada dia, telah aku sampaikan padanya, melainkan ia termasuk dalam penghuni api neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya. Ini satu peringatan serius Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila Nabi meletakkan sumpahnya wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah dengar apa yang Nabi telah sampaikan kepada kita, walaupun bukan daripada lidah Nabi tetapi daripada lidah al-ulama warasatul anbiya, lidah para ulama kepada kita sampai kepada kita, dan kita mati dalam keadaan kita tidak beriman. Ada perkara yang Nabi bawa kita tak percaya, ada yang Nabi bawa kita pelekehkan, maka mati kita termasuk dalam antara penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'zubillah. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, peraturan dalam Islam baik yang berhubung dengan perbuatan atau kepercayaan, baik peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang terdiri dari yang wajib, sunat, haram, makruh, harus, sah ataupun batal. Ini semua melengkari kehidupan kita. Itu semua ada dalam peraturan-peraturan Islam yang kita semua kena faham, yang kita kena sampaikan kepada orang lain. Sama ada dia perbuatan ataupun kepercayaan, sama ada dia peraturan yang mengatur hubungan manusia sesama manusia, yang terdiri daripada perkara-perkara wajib, kita kena tinggal, kena buat. Yang wajib, yang Allah perintah, kita kena buat. Yang Allah larang, wajib juga kita tinggal. Itu wajib tu ada dua. Wajib kita buat yang Allah perintah, wajib kita tinggal yang Allah larang. Senang. Kemudian ada yang sunat. Yang sunat ni selalu kita dulu belajar, buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Betul? Ini saya salah. Mana Bilal? Dulu kita belajar situ surah agama kan. Betul maksud dia, tapi yang lebih tepat sunat ini buat dapat pahala, tinggal kita rugi. Tu kan. Buat dapat pahala, tinggal kita rugi. Kalau tinggal tak ada apa-apa, tinggal kita rugi. Tu contoh begitu. Kan macam kita buatnya kan. Ni tuan-tuan ni dah cantik dah ni. Pak Masjid buat 5 minit dah Suratul Muluk ni kan. Satu soft ni depan. Kalau perlu tambah esok, tambah belakang. Kan. Buat double depan dulu, orang depan dulu belakang. Contoh begitu. Untuk tujuan apa? Tujuan memudahkan kita. Nak baca dalam handphone ni kecil sangat mata dah. Mata saya mata 4 ni dah. Tengok jauh je dah tu. Tu besar dah, dia 5 minit. Baca Suratul Muluk sunat. Sunat je. Ada pilihan kita. Buat dapat pahala. Kalau kita yakin dia boleh lepaskan daripada azab siksa kubur, alhamdulillah. Kalau kita tak buat, bagi kita tak ada apa-apa, tak buat, kita rugi. Rugilah kalau malam tu kita mati. Malam ni baca Suratul Muluk, baca nantilah kata dia, besok-besok malam-malam ni kurang sihat lah, kata nak baca malas sikit. Tak payah baca. Mati pula malam ni. Siapa rugi? Itu benda sunat je. Contoh simple, benda sunat. Semayang sunat selepas isyak. Dan kita tahu dah semayang nawafil yang muakkadah, yang dituntut. Antaranya semayang sunat selepas isyak. Kita buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke imam betul sapu buntut, suruh jalan keluar. Contoh begitu. Yang sunat ada pilihan pada kita. Kalau kita tak buat, kita rugi. Haram. Haram perintah Allah, haram kita tinggalkan, haram kita buat. Apa yang Allah perintah, benda yang Allah larang, dia haram kita buat. Maka senang. Benda yang haram yang banyak, benda yang halal sedikit, benda yang haram. Maka yang haram itu kita tinggalkan. Tak tahu, tanya orang apa yang haram. Haram dedak aurat, haram. Sebab Allah nak muliakan kita. Jangan dedahkan aurat. Berjudi haram. Dah tahu judi itu haram, jangan berjudi, minum arak. Benda-benda besar macam tu tak sepatutnya dalam masyarakat kita ni, apatah lagi negeri Johor ni yang terkenal dengan sekolah agamanya. Ada lagi masyarakat kita yang masih lagi berjudi, beli nombor ekor. Masih ada lagi dalam masyarakat kita yang minum arak. Masih lagi ada masyarakat kita. Kenapa ramai orang Melayu kita isap dadah? Kan? Sampai sekarang ni
Kenapa lagi kat Siramat ni masih ramai lagi penagih dadah? Kenapa? Sedangkan takkan dia tak tahu dadah tu haram. Bila penggunaan dia itu memudaratkan tubuh badan, dia jadi hukumnya haram. Najis dadah tu haram kan? Tapi ada tak kisah kan? Masyarakat kita tak kisah tentang perkara-perkara tersebut. Selesai. Harus perkara harus nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa kan? Sumber asal daripada perkara itu adalah harus, sah atau batal. Sah ataupun batal. Dalam setiap amalan-amalan ibadah kita ada yang sah, ada yang batal. Okey. Ini semua tuan-tuan yang dimacam Allah SWT itu adalah peraturan dalam Islam yang kita tak boleh remeh-remehkan, yang kita tak boleh tak pandang langsung. Sebab itu adalah peraturan yang Allah telah tetapkan dalam Islam bagi memelihara dan memuliakan kita sebagai hamba. Sebab itu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia sesamanya dapat dibahagi kepada beberapa macam. Ini yang saya katakan tadi yang lepas ialah kesempurnaan Islam itu. Ya, Islam itu sempurna daripada berbagai aspek. Ya. Yang pertama, ini mungkin tak tahulah habis ke tidak ni kita nak uraikan ni, ada 4 campur 8, 12. Kepercayaan tauhid ialah peraturan yang mengatur dan menyangkut kepercayaan seperti keimanan kepada adanya Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul, hari kiamat dan takdir. Ini suatu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia sesamanya kan, dibahagikan kepada beberapa perkara. Ini yang sekarang ni apabila kepercayaan tauhid akidah kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada tanam rapi dalam jiwa kita, menyebabkan mudah kita ini terseleweng. Tu ayah pin tu tuan-tuan kan. Ayah pin tu kerajaan langit sampai sekarang tak jumpa mana pergi. Ke dah mati dah. Wallahu alam, mati dah kan. Dah mati dah. Apa sekarang ni dia duduk kat mana wallahu alam lah. Kalau betul ayah pin ini kerajaan langit kan, kalau dia mati dia takkan mati sebab dia kata Tuhan. Yang berikut dia tu bukan orang-orang tukang sapu sampah. Pengikut dia tu orang pandai-pandai. Orang pandai-pandai kan? Orang bijak-bijak. Tentu tapi terpengaruh kan? Dulu kan kita ada kat Seramat dulu apa, ajaran taslim ke apa? Seramat tu ada lagi sekarang. Ada lagi belum? Tak tahu. Pengikut dia ada rasanya. Kan? Ke ada yang mengaku ni mengikut ramai-ramai dalam masjid ni. Dah taubat dah. Wallahu a'lam. Taslim tu kan. Kalau tak silap saya lah, kalau salah betulkan. Antara ajaran taslim tu guru dia, kalau dia punya anak murid berkahwin, guru dia dulu yang tidur bini dia tu. Baru second baru dia dapat. Itu antara ajaran taslim tu. Kan? Ajaran mana ngajar? Kita yang ikut ajaran tu kan, tak ada kepala otak ke fikir, aku kahwin dengan bini aku, bayar ribu-ribu hantaran apa semua kan. Guru aku yang tidur dulu. Sebagai syarat untuk kita dapat suatu kesucian, penghapus dosa daripada dosa-dosa kita. Contoh, ada orang sekarang ikut? Tu. Ada. Sebab tu ajaran sesat ni ada dia tuan-tuan, banyak macam siapa ada ajaran sesat ni wa'iyyazubillah. Tu hati-hati kita kan. Ada lagi sumber-sumber ilmu yang sahih tu ada kan. Dan bekas-bekas ajaran sesat ni hidup lagi kat Seramat ni ada. Kan ada. Wallahu alam kan, macam mana keadaan dia sekarang ni, taubat ke tak taubat itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai contoh. Sebab itu akidah kita, anak-anak kita kan, orang-orang yang nak berkahwin, nak melayari bahtera kehidupan ini, akidah itu asas yang paling kukuh untuk menjamin kehidupan dia hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Ini peringatan Allah kepada kita. Sempat nanti balik buka surah An-Nisa ayat 136. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah SWT kata kita tetaplah beriman. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih. Bila kamu orang-orang beriman, jangan kamu goyah, tetap pada beriman yang kamu percaya kepada Allah dan Rasul, dan kepada kitab, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan beriman kita percaya kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya, dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada yang sebelumnya, Al-Quran, Zabur, Taurah, Injil. Allah Ta'ala suruh kita beriman kepada apa yang Allah turunkan, Al-Quran. Nah, ni yang kita ada Al-Quran kita pada hari ini. Baik, maka kata Allah SWT, wa may yakfur billah. Ini Allah ingat kepada kita lah, tegahan larangan Allah. Siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, hari kemudian, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya kata Allah, orang itu telah sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Ini itu rukun iman. Lepas tu kepercayaan kepada, seperti keimanan kepada adanya Allah, adanya malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Rosak satu rukun iman 6, tolak satu dia bukan jadi 5. Rukun 6 tolak 1 jadi kosong. Kufur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wal yauzubillah. Tu yang saya sebut sunnah Nabi ni. Kita nak sambut berapa hari lagi ni Maulid Rasul. Dengar cerita ada Nur Gaduk ceramah sini. Betul? Rabu malam Khamis. Itu peringkat daerah sambung kat Labis. Malam tu. Kan? Peringkat, tapi kat Labis tu macam biasalah baca Perzanzi je maghrib tu. Habis Rawi 4 tu selawat apa semua selesai lah isyak. Kat sini kita ada ceramah, tuan-tuan yang macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah Nabi ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Kan? Sunnah Nabi ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Sunnah yang wajib kalau kita tinggal berdosa, kalau kita pelekeh kufur. Itu sunnah yang wajib. Sunnah yang sunat, sunnah kalau kita tinggal tak berdosa, tapi kalau kita pelekeh baru jatuh hukum berdosa. Kan? Makan serban, pakai jubah, bersiwak, kan? Minum tangan kanan, baca bismillah, macam-macam sunnah kehidupan Nabi SAW. Yang Nabi sunnah-sunnah itu mengajar kita agar hidup berakhlak. Tu dah hidup berakhlak. Makan bismillahirrahmanirrahim, berakhlak. Kan? Satu hari saya minum satu kedai, tuan-tuan. Saya order Nescafe kurang manis. Tak boleh mana sekarang ni kan. Nescafe kurang manis. Dia letak je depan saya kan. Saya pun bismillahirrahmanirrahim kacau kan. Baru tak sampai 3 round saya kacau, meletup cawan yang sebesar ini. Meletup ni bukan pecah, berderai, bersepai dia punya kaca-kaca ni, tuan-tuan. Kalaulah kata cawan itu panas, air panas kan, biasa dia pecah je kan, pecah 2 je ataupun retak sombing ke sebagainya. Saya terperanjat, saya tersentak saya sebab meletup tu bersepai kaca-kaca tu atas meja. Ya Allah Akbar, saya kata tak pernah berlaku selama ni. Saya kata saya minum kat mana sejak saya hidup ni gelas pecah ada, dengan kaca-kaca tu pecah tu sebab dia mungkin panas, air tu panas dan sebagainya. Ini dia meletup tu berderai kan, macam gelas ni jatuh ke lantai. Kan, subhanallah. Ini tuan-tuan yang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kepercayaan kita kepada nilai tauhid yang perlu ada kepada kita semua ni. Sebab itu jangan sekali-kali kita terhadap perkara-perkara yang melibatkan tentang akidah kita ini menyebabkan kita rosak akidah kita. Bila rosak kita habislah kan. Sebab itu kena hati-hati. Sunnah yang wajib Nabi kalau kita tinggal berdosa. Antara apa sunnah wajib ni, Quran yang Allah turunkan pada Nabi SAW. Kita tak baca Quran, kita tak faham, kita tak menghayati dan kita tak laksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, berdosa.
Nabi suruh kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu sunnah yang wajib pada para anbiya, menyuruh perkara yang ma'ruf, menegah perkara-perkara mungkar. Tiba-tiba kita suruh orang baik je. Buat baik je ustaz. Nanti orang baik dia tinggalkanlah mungkar. Dia kata, ada tak orang faham macam tu? Tuan-tuan ada faham macam tu tak? Kita suruh je orang buat baik, kan? Nanti bila dia jadi baik, nanti dia tinggalkan yang mungkar, kata dia. Agak-agak berlaku tak tu? Kalau sebuah negara pemimpin yang zalim, cakap je benda baik, nanti pemimpin tu jadi baik, dia tinggalkan yang mungkar. Kan? Tentu begitu. Tak berlaku saya rasa, kan? Sebab apa? Sebab apa tak boleh berlaku macam tu? Sebab sunnah Nabi. Sunnah Nabi, al-amru bil ma'ruf, Tuhan sebut dalam Quran, Al-Imran ayat 110, kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang lahir di kalangan manusia. Allah iktiraf kita tu dengan syarat. Syarat ni ujung tu. Kan? Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di kalangan manusia. Kuntum khaira ummah. Kan? Apa dia syarat dia? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu suruh benda yang ma'ruf, benda yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kamu cegah benda mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan kamu beriman kepada Allah. Bila Allah dah sebut dalam Quran begitu, adakah kita kata cukuplah kita seru benda-benda baik dia ustaz? Kalau kita cegah benda mungkar ni, kita larang-larang ni, kan orang kata kita jahat juga, kata dia. Kalau saya bekerja, kan, saya kata benda yang saya cegah benda yang mungkar, kata dia, saya kena tukar kerja. Saya cegah benda mungkar, saya tak naik pangkat. Saya cegah benda mungkar, kerja saya tak bergerak, gitu saja. Daripada macam itu, baik saya suruh benda baik je. Benda baik ni semua orang boleh terima, kata dia. Agak-agak boleh kan gitu? Tak boleh. Tak boleh, kan? Kalau ada orang yang berpahaman seperti itu, ubah. Sebab dia dalam Quran, kan? Sebab dia dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dah. Lagi satu ayat sebelum tu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kan? Hendaklah ada sebahagian daripada kamu yang mengajak ke arah kebaikan, menyuruh benda yang baik, mencegah benda yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Kat dunia tak apa tuan-tuan, kan? Dunia ni benda yang akan kita tinggalkan, apa ada risau? Dunia ni ada benda yang akan kita tinggalkan. Tu tak percaya. Macam sebilah lah yang tak percaya. Dunia ni benda akan kita tinggalkan, kan? Maka apabila dunia ni benda yang akan kita tinggalkan, kan, kejayaan itu tak ada dapat kecapi kat dunia. Allah janji dah kecapi kat akhirat. Tapi sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu mesti seiring. Itu sunnah wajib bagi Nabi. Sebab itu kalau kita berkeluarga, saya berkeluarga, ada isteri dan anak-anak, tuan-tuan ada isteri dan anak-anak, boleh ke dalam rumah tangga kita suruh anak kita buat baik je? Kan? Boleh macam tu. Anak kita perempuan keluar rumah tak tutup aurat, kita tak cegah dia. Kita suruh dia baik, pakai tudung, nak pakai tudung, kan? Bersuruh benda baik dia, tak cegah dia. Agak-agak macam mana? Ini satu benda. Kata orang, ustaz, mana ada kuasa kita sekarang ni? Kita tak ada kuasa nak laksanakan wa tanhauna 'anil munkar, cegah mungkar tu, kena ada kuasa. Saya kata siapa kata kita tak ada kuasa? Kalau kita dalam rumah tangga kita ketua keluarga, takkan kita tak ada kuasa nak didik anak kita yang perempuan pada kecil tu, kan, suruh tutup aurat. Keluar rumah, jangan keluar rumah kalau tak tutup aurat. Tu nampak rotan tu, besar tu rotan tu, tunjuk je rotan tu, tak pukul pun. Nampak tak rotan tu? Nampak? Ni macam tiang ni, rotan ni agak-agak tuan-tuan macam tu rotan kat penjara tu, kan. Sekali sesah je pun malas. Ada saya satu kuliah ni, Segambat ni, kan, dia menjadi tempat orang-orang penjara ni dia macam dia kena buang daerah lah, tapi dia kena buat kerja. Dia buat, ada ikat dengan satu syarikat apa semua, dia kerja kat situ, dia bekerja lah, bagi gaji apa semua, tapi dia tiap hari dia akan ada pegawai
yang akan pantau dia, kan. Antaranya dia kena pergi masjid semayang, kan. Saya jumpa 3 orang. 4 orang. Kan. Yang seorang tu pernah kena sebat lebih pada 6 kali sebatan. Macam nak lagi kena sebat, saya kata. Itu sebat semerah padi tu, saya kata sebat Piramli. Itu yang sebat dekat penjara sekarang ni. Wah, sekali sesah je Allah lelas macam udang kena bakar, kan. 3 kali sebat je, macam saya dulu dekat pusat serenti tuan-tuan, kan. 3 kali sebatan je, kalau hukum 6 kali sebatan, dia tak boleh serit 6 kali sebat. Dia kena separuh-separuh dulu. 3 kali sebatan je atau 4 kali sebatan saja, 2 minggu tak boleh tidur terlentang. 2 minggu tak boleh tidur terlentang. Bayangkan lah. Saya pun tak sanggup tengok kena sebat kat penjara tu, kan. Tu keadaan. Tapi hukum Islam, baik. Hukum Islam tak macam tu. Kita bagilah doa azan insya-Allah.
سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف إنك لا تخلف Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat muslim-muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, maka akidah asas itu mesti ada tertanam kukuh pada kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mengenal Rasul, mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, hari kiamat, qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu asas basiclah kepada kita sebagai namanya rukun iman. Maka dalam kita macam sekarang kita raikan sambutan Maulid Rasul, dia tak akan mungkin datang daripada hati orang-orang Islam ni untuk dia rasa gairah nak meraikan Maulid Rasul, rasa gairah nak beramal seperti mana Nabi ajar, ataupun rasa ada kesungguhan nak berselawat ke atas Nabi, kalau dia tak kenal Nabi. Tak kenal, kan? Sebab tu saya pesan semalam tuan-tuan dalam tinta dakwah saya, mak ayah kena didik anak-anak agar anak-anak lebih kenal peribadi Nabi daripada peribadi artis dan pelakon. Anak-anak lelaki kita kadang-kadang lebih kenal dia punya pemain-pemain sukan, sport ni, bola dia kenal, kan? Tahu, dia ikut Safawi Rashid punya perkembangan. Sekarang dah tak ada kat Johor, dah ada dekat mana ni? Mana ni? Portugal dah ada kat sana. Dia ikuti perkembangan tu, kan? Minat. Tak apalah soal minat, tapi jangan abai peribadi Nabi. Mesti anak-anak kita tertanam dengan sifat cinta pada Nabi. Sebab Nabi ajar pada kita, didik anak kamu dengan 3 perkara. Cinta pada Nabi SAW. Maka tahu sikit sebanyak tentang peribadi Nabi SAW. Hari ini saya share dengan tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berhabis duit hias rumah tangga kita, biar nampak rumah kita cantik. Kalau orang datang nampak cantik. Tapi berapa ramai yang kita ada buku sirah Nabi dekat rumah? Berapa ramai yang kita baca hadis-hadis berkaitan dengan akhlak-akhlak Nabi dekat rumah bersama isteri dan anak-anak? Menjadi rutin bacaan setiap hari, agar kita, isteri dan anak-anak kita itu terkesan dengan akhlak Nabi. Biar kita cantik rumah, cantik akhlak kita. Ini kalau kita sekadar cantik rumah, cantik pakai, tapi akhlak hodoh, tak ada nilai di sisi Nabi. Besok nak mati, esok kita dekat akhirat, esok bila mati nak dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang kedua, last kita sambung nanti, ada ni ada 4, dari yang keempat tu ada 8 lagi, nak menggambarkan tentang kesempurnaan Islam. Biar saya apa yang saya faham, tuan-tuan faham, ya Allah, indahnya Islam ni. Kita rasa mulia dengan Islam. Itu contoh begitu. Yang kedua, bagaimana hukum Islam itu mengatur hubungan manusia sesamanya ini, ialah etika akhlak. Ini akhlak. Ialah peraturan yang mengatur perbuatan yang harus disingkirkan, seperti kewajipan berlaku jujur dan haram berlaku dusta. Ini akhlak-akhlak yang Islam telah aturkan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi SAW kepada kita, yang Allah rakam dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa dia yang nak jadikan Nabi itu sebagai ikutan idola dia, kan? Sebagai ikutan dia, uswatun hasanah ini, kata Allah, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Orang hanyalah orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, dan dia banyak sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia kenal Allah, dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah ada keinginan dia untuk mengikut sikit sebanyak apa yang Nabi ajar. Kalau tidak, macam mana? Kan, suami kalau dia tak kenal Nabi, macam mana dia nak pimpin rumah tangga? Kalau tak pun 100%, paling tidak pun 50%. 50 lah, 50%. Jangan sampai gagal rosib, kan? Kalau markah tu
sekolah nak bagi pun 40 tu kira masih lagi makbul. Makbul tu kira lulus lah kan. Bawah 40 baru rasib gagal kan. Takkan kita nak dengar tentang akhlak Nabi dalam rumah tangga, takkan kita rasib. Segan kita tuan-tuan nak jumpa Nabi kan. Segan kita dah jumpa Nabi besok tergih-hegih minta syafaat Nabi. Kat dunia ni nak ikut akhlak Nabi rasib. Rasib tu 40 markah ke bawah. Ya Allah, macam manalah besok kita jumpa Nabi. Ini kan, tak rasa malu ke muka kita ni mengaku umat Nabi Muhammad, tapi tentang akhlak dalam rumah tangga pun kita fail. Sebab itu saya ajak diri saya sebenarnya, ajak sahabat-sahabat tuan-tuan yang mati Allah SWT, kalau dah ada kitab hadis akhlak mulia Nabi SAW kan, kalau dah baca teruskan, tukar kitab. Kalau belum, mula 12 Rabiul Awal ni kita mula. Ambil satu hari satu hadis je. Kumpul anak-anak sekejap sebelum tidur, selepas subuh, waktu-waktu yang anak-anak ada sebelum pergi sekolah kan. Menantu-menantu balik tiap minggu, 2 minggu ada, baca sekejap, baca hadis Nabi tentang akhlak baik. Cukup satu hadis kan untuk baca. Mudah-mudahan rumah kita itu dapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Itu sebagai satu mukaddimah kepada cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak. Islam memandu kita dengan akhlak mulia. Laqad Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka akhlak adalah peraturan yang mengatur perbuatan yang kita kena buang benda-benda tak baik. Macam jujur. Ni jujur ni, orang kat hospital ni tuan-tuan sekarang ramai tak jujur. Tak jujur bila suap tu daripada mana? Dia tak nak ngaku. Habis tu bila dah terjebak baru tahu dia pada red zone, dia datang daripada zon merah kan. Siapa nak tanggungjawab? Kalau hospital Seramat saya tu, Cik Amir tu semua kena wa'alaikumsalam, siapa nak jaga kat hospital tu? Doktor-doktor pakar semua kena, siapa tutup hospital Seramat? Agak-agak tuan-tuan macam mana rasa kan? Itu kena jujur. Ada seorang ayah jujur kan, anak dia masuk hospital, mak dia, isteri dia jaga, tapi isteri dia jaga ada anak kecil kat rumah yang perlu disusukan. Dia terpaksa gilir dengan suami dia nak jaga. Suami dia pula luar Seramat, datang daripada zon merah kan. Dia datang nak jaga anak, kita cek, saya sebenarnya daripada sekian-sekian. Itu zon merah tu ya. Saya terpaksa jujur lah walaupun saya tak boleh masuk, kata dia. Terpaksa jujur. Baguslah jujur. Jujur sekarang ni susah orang nak cari jujur. Nak cari pemimpin yang jujur lagi susah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung dari minggu depan tuan-tuan, sambung daripada apa hukum Islam yang sempurna itu, yang memandu kita kehidupan kita di dunia ini untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri, kita semua akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.